Buana. Betul. Ya, insya-Allah. Okey, dan seterusnya Ridwan. Kita juga ingin berkongsi kepada anda. Ini ceritanya sampai sekarang ni masih lagi panas. Belum tak pernah selesai sebab modus operandi golongan ini macam-macam. Betul. Dulu pernah dengar perkataan scam kan? Yes. Dulu ada love scam. Bercinta dengan orang negro dan sebagainya. Lepas tu ada loan scam, love scam, skim cepat kaya. Sekarang pakai telefon SMS pun boleh scam. Betul. QR code pun boleh scam. Aplikasi WhatsApp boleh. Yes. Telegram boleh. Macam-macam. Modus operandi berubah. Betul. Tapi objektifnya sama. Dia nak tipu anda. Dia nak duit anda. Betul. Itu scam sebenarnya. Dan yang lebih menakutkan sekarang ni adalah kita menggunakan QR Pay, dan itu yang perlu kita hati-hati. Sebab kadang-kadang kita ni nak laju je Ridwan kan. Tapi akhirnya kita menjadi mangsa kepada penipuan tersebut. Baik, bersama dengan kita yang akan membicarakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, iaitu saya kenalkan Cikgu Izzat Johari, iaitu Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Awal Sejagat Malaysia Awal Sejagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Ini dia silau macam scam. Alamak, tapi ini bukan kena scam. Kuning. Saya lebih mengharapkan senyum saya lagi silau daripada baju. Tapi tetap lagi. Kena scam kat mata saya. Tapi apa? Ini warna orang kata warna bendera Malaysia kan? Ya, betul. Warna diraja, kuning diraja. Betul. Itulah cerita pasal scam ni lebih terang daripada warna kuning ni. Sebab apa? Ramai sebenarnya terpengaruh dan akhirnya tertipu dengan scam. Macam saya kata tadi bermula dengan love scam. Dulu skim cepat kaya lah dulu. Sekarang dah pakai SMS. Janji kerja. Betul. QR code, QR yang terbaru QR code pula sekarang. Cuma dalam isu scam ni, Cikgu, kita dapat melihat ia dah menjejaskan imej sistem perbankan kita. Betul. Cikgu. Okey, macam Ridwan sebut tadi, memang ada perubahan lah. Dia panggil revolusi kepada scammer ni. Kita banyak kali dah datang ke Sarawak Malaysia bagi tahu kat luar lah pengguna semua. Berhati-hati. Dia modus operandi dia sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Dia macam sesumpah sikit. Jadi dia tengok kalau guna call tak lepas. Dulu kita biasa dapat call Betul. Orangnya daripada LHDN, daripada bank negara contohnya. Banyak. Dan dia tukar pula kepada media sosial. Okay, daripada media sosial kita berkenalan lah apa semua. Pergi pula kepada SMS. Dia bagi pautan, link. Betul. Kita pergi kat link tu konon-kononnya macam bank tapi bukan bank. Sebab kita kadang-kadang bila kita tekan link tu, kita ingatkan URL dia bank betul. Rupanya bukan. And then dia pergi pula sekarang yang terbaru, QR code. Dan lebih menjelitkan lagi, baru-baru ni kita dapat info, dia pakai surat betul-betul macam surat daripada bank. Surat confidential tu betul-betul daripada bank dan ada QR code tu. Dia jual QR code tu. Dan akhirnya bila orang scan QR code tu untuk akses maklumat, dan dibawa pergi maklumat yang tertentu dan untuk membuatkan orang tu terpaksa membayar sesuatu. Ini paling bahaya. Jadi dengan ada nama banknya, dengan ada semua lengkap. Jadi kita pun kadang-kadang kita confuse. Kita confuse. Yang sekarang kita paparkan kat TV sekarang ni antara salah satu yang kena scam sebab nak kemas rumah contohnya. Perkhidmatan kemas rumah, dia minta deposit. So dia bagi nombor akaun bank betul. Tapi nama dia tak sebutlah nama siapa akaun tu. Jadi kita transfer deposit apa semua, dia bagi QR code. Kita scan QR code tu, akhirnya dia tolak duit dalam akaun kita. QR Pay ni dia dah set siap-siap. Berapa jumlah yang dia nak. Dia akan try. Okey, orang ni boleh dia try 1,000 dulu lah. Dia letak set 1,000, kita pun scan. Kita scan dengan harapan deposit yang kita nak. Tadi amount tu contoh 100. Tapi bila kita scan tu, dia tolak siap-siap berapa yang ada. Kalau tak cukup dia decline. Jadi dia bagi lagi sekali. Cik tolong lagi sekali scan. Kemudian dia akan adjust. Dia cuba lagi. Dia cuba bawah lagi 500 ke. Dapat. Dia test lagi 200, 300. Dah habis. Yang terbaru yang kita papar tadi RM8,000 habis. RM8,000. Menangis dah juga. Akaun habis clear. RM8,000 tunai dalam 3 transaksi. Jadi ini kita nak bagi tahu, ada juga aplikasi contoh saya kena sebut supaya mereka pun pihak ni kena berhati-hati. Contohnya Touch 'n Go. Touch 'n Go ni ramai orang pakai umum. Dan ramai scammer-scammer guna Touch 'n Go untuk tarik duit orang dan akhirnya tak dapat kesan. Kalau katalah melalui akaun bank, contoh kita pernah cerita pasal Keldai account. Bila duit tu masuk ke Keldai account, kita boleh minta pihak bank melalui laporan polis untuk blok akaun tersebut. Tapi kalau melalui aplikasi payment gateway, tak dapat.
Jadi kena buat sesuatu dan kita minta pihak polis fikirkan kaedahnya macam mana nak tahan ni dengan aplikasi ni. Pihak-pihak penyedia aplikasi ni pun kena bersedia dengan masalah ni. Dan ini bukan baru, tapi dalam lately kita dalam tempoh pandemik and then dah sampai PKP ni, aplikasi kita banyak guna. Payment gateway kita banyak, macam-macam payment gateway. Dan paling banyak yang kita kerap guna adalah Touch 'n Go. Betul. Touch 'n Go Pay apa semua online. Betul. Jadi sekarang ni sangat bahaya. Saya sangat-sangat nak berpesan kepada masyarakat kat luar sana, bila nak scan sesuatu QR code, mesti pastikan berapa jumlah amount yang kita nak bayar. Apa cara kaedah pun kena tanya pihak tu berapa amount yang disetkan. Jangan sewenang-wenangnya teruskan. Jangan sewenang-wenang. Cuba, sebab kalau lepaskan aplikasi, kita tak dapat nak blok. Betul. Dan banyak dia punya prosedur-prosedur. Dan saya minta maaf cakap, ada aplikasi payment gateway ni kita nak refund balik macam tok nenek semualah. Nak kena itulah. Memang dah tak ada dah. Harapan tinggal harapan. Jadi memang takkan dapat dah duit. Kalau tersalah bayar RM10 tak apa lagi lah. RM10 kalau seorang. Betul. Kalau 1,000 orang. Kalau 10,000 orang. Dan scammer ni dia tak ambil seorang. Dia akan tengok pula kawan dia pergi. Dia dah dapat download. Dia download daripada aplikasi yang ada. Dia akan detect kita punya contact number. Ya, itu lagi satu persoalan. Kan? Maksudnya dekat sini kalau kita tengok ramai juga rakan-rakan saya sendiri yang terkena, iaitu menerusi Telegram. Sebagai contoh, dia akan menggunakan profil kita, nombor telefon kita. Betul. Dan akhirnya mesej minta tolong, saya nak minta tolong pinjam duit sikit petang ni, transfer balik. Itu salah satu kaedah. Seorangnya 1,000 sebagai contoh. Sekiranya 10 orang ataupun 100 orang yang ada dalam kontak kita tu. Betul. Dan ini kaedah yang paling bahaya. Apabila yang saya rasa dalam Sarawak Bagi Malaysia kita ada pesan dulu. Tukar profile picture. Jangan pakai, boleh nak pakai semua sama, boleh. Tapi kadang-kadang, ni saya nak bagi tips lah pada rakyat Malaysia. Yang ada banyak platform, aplikasi ataupun kita panggil media sosial lah. Dekat telefon, gambar profile lain. Dekat Telegram lain. WhatsApp mungkin sama tapi lain sikit. Supaya nanti bila ada orang guna profile kita detect. Dia ambil daripada mana? Kita ada langkah pencegahan awal. Scammer, kalau ni saya cakap, scammer dia dah standby dah. Dia dah standby dah. Dia akan cakap, lepas ni dia tukar. Jadi berhati-hati dan tukar jangan terlalu concentrate satu profil. Dia ada rotation dan kena tukar bermusim lah. Bermusim. Pergi bercuti, gambar bercuti. Ada gambar. Sebab apa? Nanti bila dia orang minta, contoh yang saya tadi minta pinjam 1,000. Kita ingat kawan kita. Betul. Sebiji lepas tu. Betul. Lepas tu kita tengok nombor lain. Tak safe. Dia kata ni nombor baru sebab nombor lain tu sangkut ke apa. Whatever. Ada alasan dia. Dan kita akan mula melayan. Dan akhirnya nanti kalau orang yang terpengaruh, dia akan cakap, okey tak apa, bagi nombor akaun. Dan ingat kepada orang di luar sana, nombor akaun yang dibagi confirm pasti bukan nombor dia. Betul. Bukan nama dia, bukan nama kawan kita. Betul. Jadi bila dapat tahu macam tu, jangan kita terus back in. Wah, Imam kalau betul kawan kita sekalipun. Kalau nama lain. Betul. Takkan boleh pakai nama lain. Macam pelik. Jadi memang pelik. Kan? Dan dia guna gambar profil tadi lah. Kita dah pesan, jangan guna gambar profil yang sama. Ini tips yang paling ringan lah untuk pengguna supaya berhati-hati. Jadi kawan-kawan yang lain pun janganlah kata kau ni banyak kali tukar gambar profil. Bukan sebab banyak kali apa. Sekarang ni terdedah dengan scammer-scammer yang suka ambil gambar profil kita. Betul. Lagi-lagi di media sosial. Facebook adalah tempat yang paling meriah untuk scammer-scammer ambil dan dummy account untuk kita add balik. Kadang-kadang tiba-tiba dia add kita balik. Friend list dia baru ada dalam 10 orang, 20 orang. Something wrong. Betul. Ini kerap. Kalau dulu scammer ni, dia modus operandi dia tuju kepada golongan yang dah hampir pencen ataupun pencen yang orang duit. Dulu senang, selalu kita dengar orang tua yang kena scam kan. Tapi sekarang dia ada banyak cabang. Dia banyak cabang. Sampailah orang profesional dia kena banyak scam. cabang. Wak Ima yang baru nak pencen ataupun yang tengah berjawatan tinggi, kita pernah dapat rekod, memang ada yang kena. Jabatan kerajaan yang golong atas G20 pun ada yang kena. Tak dapat dielakkan. Betul. Kerana satu kelalaian kita lah. Pertama sekali bila dapat sesuatu, ini saya pesan juga banyak kali, dapat sesuatu mesej, maklumat, pemberitahuan, rujuk pada pasangan yang terdekat dengan kita. Kawan baik. Aku dapat notifikasi lah daripada
LHDN contoh. Saya kena sebut. Sebab LHDN antara agensi yang paling kerap diguna pakai. Betul. Jadi, tanya kawan. Kawan akan tengok. Mungkin dia akan cakap, ini bukan. Mana ada LHDN bagi pakai SMS? Betul. Contoh. Jadi kita tersedar. Betul. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita dapat. Kita takut. Panik kan terus. Dia panik. Dan itu paling bahaya. Jadi scam-scam yang ada. Lagi sekarang ni dia hantar pakai QR code. Dan yang tadi ada paparan tunjuk pakai surat terus bank. Itu yang paling kita takut sekali kan cikgu kan? Teknologi. Menggunakan surat. Kita kena terima keadaan bahawa teknologi ni dia boleh tiru sebiji surat yang ada dalam bank. Jadi kena berhati-hati dan hubungi pihak bank. Terus. Untuk double confirm, double check. Tengok betul ke surat ni saya dapat. Sekian. Ringan. Kena rajin sikit lah. Kadang kalau kita tak nak ambil risiko, kita sambil lewa je lah. Terima surat, ikut turutan. Kita dapat surat, langkah pertama, hubungi pihak bank. Betul ke saya dapat surat ni? Sekian. Ya. Ataupun dia kata, kalau tak pasti, pergi cawangan terdekat. Ini normal. Jadi pihak bank kena sentiasa beri peringatan. Lepas tu kena bagi tahu dekat semua orang bahawa berhati-hati dengan surat yang ada. Memang kita tak dapat elak dah sekarang ni. Betul. And then QR code yang kita terima melalui WhatsApp, melalui Telegram, kena hati-hati. Betul. Jangan sesekali kita teruskan. Ini QR code ni. Sekarang ni memang banyak menghargai QR code yang tak boleh kita elak kerana pihak polis pun bagi tahu kesukaran mereka untuk dapatkan balik penjenayah tersebut, scammer tadi. Tak dapat detect. Dan saya cakap terus terang, totally ada kaitan dengan pendatang parti lah yang banyak selalu kena tangkap oleh pihak polis dan Jabatan Imigresen. Contohnya di Cyberjaya. Antara tempat-tempat lubuk scammer-scammer ni. Daripada warga China yang tak balik-balik ni contohnya. Ini diorang ni masih beroperasi. Pelbagai kaedah, pelbagai cara. Dan suka untuk saya ingatkan, bila dapat sesuatu tu, kena pastikan apa tujuan kita. Dan ni saya nak kongsikan tips lah. Ini antara tip yang paling penting. Dia berkaitan dengan kad pengenalan kita. 2015 dulu saya pernah pesan kat umum dekat publik bahawa kad pengenalan kita ni sangat penting. Tapi saya nak bagi tahu, kalau hilang kad pengenalan kita, ianya tidak risiko besar. Kalau hilang kad pengenalan, kerana kita akan buat laporan polis. Betul. Dan segala bentuk urusan yang melibatkan kad pengenalan kita, selepas kita report polis, tidak decline. Maknanya tidak rasmi lah, tidak sah. Maknanya kalau ada orang salah guna ke apa, tidak sah sebab kita dah buat report polis. Tapi kalau salinan kad pengenalan hilang, salinan photostat, itu lagi bahaya. Kerana apa? Ada perasan tak salinan photostat kita tu, kita tak buat palang. Selalu sambil lewa pengguna kita, ini kita ada paparkan. Tolong letak tujuan. Untuk apa? Contohnya kalau kita menginap hotel. Kadang-kadang ni hotel kita minap, dia sambil lewa. Dia tak nak buat. Betul. Kena paksa, sama ada tak dia chop. Mesti chop hotel. Ataupun telco contohnya. Ini paling kerap sangat-sangat. Saya minta tolong sangat. Bila beli nombor ke apa benda, telco tolong slash untuk tujuan telco apa. Ini paling kerap. Sebab apa? Telco ni, ada telco-telco yang tidak bertanggungjawab. Mereka gunakan IC kita untuk daftar nombor-nombor haram. Ini kerap. Dan pihak polis memang membentras isu ni terlalu agresif. SKMM contohnya. Sebab apa? SMS kita dapat kadang nombor kita dipakai. Dan tolong double check balik dekat SMM ataupun pergi kat telco, cek nama kita tu ada berapa banyak nombor yang didaftarkan bawah kita. Betul. Jangan main-main. Kadang-kadang Ridwan, awak tak sedar, tengok-tengok ada lebih kurang 4 nombor yang tak dikenali. Kalau tak percaya boleh test tengok. Satu IC nama, boleh IC, berapa nombor telefon? Maksimum kalau saya ada setengah telco 5 nombor. 5 nombor. Itu kalau lepas. Ada yang haram. Menakutkan, betul? Jangan main-main. Betul. Tiba-tiba dapat TAC tadi ada paparan tentang TAC code bank. Dia gunakan nombor telefon haram tadi untuk buat transaksi kepada kita. Sebab IC dia dah ada. Dia daftar nombor lain untuk TAC bank. And then dia hantar dekat kita, ada pertukaran TAC nombor. Untuk nombor telefon. Dia suruh kita submit nombor TAC tu pada link yang dibagi. Ini cukup bahaya. Once dapat TAC tu, clear. Tapi apa yang saya nak bagi tahu ni, jangan takut kalau kita tidak cuai. Betul. Cuba berhati-hati dan tanya orang terdekat bila kita dapat maklumat tadi.
jumpa ataupun bagi tahu orang dekat. Dia kata, Raja, saya dapatlah ni. Itu kata dah, jangan percaya. Ataupun pasangan, suami isteri. Bagi tahu, isteri paling ramai lah yang tadi sebut. Sama ada dia yang muda ke, yang berumur, memang akan dapat diganggu dengan scam-scammer ni. Lagi-lagi orang berpencen. Tak tahu macam mana dia dapat maklumat yang dia tahu kita ni pencen. Kan? Dia minta maklumat sikit-sikit je. Mula-mula tanya, boleh minta nombor 4 digit terakhir? Betul. Lepas tu, boleh minta 4 digit yang di hadapan ataupun 6 digit di hadapan? Nanti dia call lagi. Dalam masa sebulan atau berapa dia punya tempoh, dia akan minta maklumat kita. Akhirnya dia lengkap. Bila lengkap, barulah dia start buat kerja. Okey, tuan, kami daripada LHDN, tuan ada ni, ataupun kami daripada pihak polis, tuan ada hantar IC lah dekat tempat lain, and then kita nak kena report, nak kena tarik you ke balai. Tapi yang buat tu orang kita tau. Itu yang saya pelik. Saya nak betulkan balik. Bukan orang kita. Bukan orang kita. Tapi bahasa dia, tutur dia, duduk di Malaysia. Lidah dia dah Lidah Melayu. Malaysia. Dia kena cakap bahasa Malaysia. Wow. Dia study. Ini scammer level, high level. Kan. Yalah, kalau gaji dia dapat, dia tipu seorang 1,000, dapat 10 orang, dia dah lega dah. Ya Allah. Belajar bahasa Melayu ke? Tapi nak ceritanya, liciknya dia orang ni, apabila kita leka dan lalai. Kita takut, kita terburu-buru, apa pun tanya pasangan. Tak boleh nak ubah. Relax. Jangan panik. Jangan panik. Kalau kita tak ramai buat orang salah. kita dia panik. Ramai orang kita di luar sana panik, dan saya harap bermula tadi, punca tadi ialah IC kita. Okay, mulai sekarang pastikan salinan IC kita tu ada palang. Ini mesti. Kalau pergi kedai photostat, salah photostat, koyak. Betul. Koyak. Memang kena koyak terus. Jangan dia kata, saya amalkan. Contoh dia dapat photostat, dia kata okey tak apa-apa, dia tertinggal lah. Salah. Koyak terus. Pastikan tengok depan mata dia koyak, ataupun telco apa, you slash Imak di bank minta maaf cakap ada bank tempatan yang tak nak buat benda tu. Dia sambil lewa, dia kata tak apa, nanti saya slash lah. Tegaskan kat dia, cik, tolong slash sekarang, saya nak tengok. Atau saya tolong. Saya tolong. Kita pun boleh buat kan? Kita boleh tolong buatkan. Bantulah dia. Dia sibuk kan. Jadi benda-benda ni sangat penting, dan saya harap masyarakat kita dan pihak polis, kita sentiasa minta jasa baik pihak polis, BRM untuk terus benteras. Ya. Itu peringatan benteras kita bersama. Dan tugas kita di RTM ni senasa ada slot begini untuk beri kesedaran kepada anda. Kesedaran kepada anda semua, insya-Allah. Terima kasih kat Sarawak Pagi Malaysia. Okey. Terima kasih banyak kepada Cikgu Izzat Johari. Awas scammer semakin melampau. Jadi ini adalah peringatan kepada kita semua untuk kita sentiasa belajar supaya kita tidak lalai dalam apa jua tindakan yang kita lakukan. Betul. Bertenang dahulu. Dalam apa jua keadaan, kena bertenang dahulu. Betul. Itu yang pertama. Selepas bertenang tu perlu hati-hati dengan dokumen-dokumen yang penting, iaitu seperti IC, pasport dan sebagainya, untuk kita sentiasa melindungi data peribadi kita. Baik, baiklah, seterusnya. Kita ada lagi slot yang menarik selepas ini, tetapi Sofian, kita minum seketika, kita berehat seketika. Ya.